Selamat datang ke Penyelaman Mendalam, jalan pintas Anda untuk mendapat maklumat yang baik. Hari ini kita pergi ke suatu tempat yang agak berbeza ke dalam dunia, di mana nombor mungkin lebih daripada sekadar nombor. Betul-betul. Kami sedang meneroka perkaitan benang tersembunyi antara perkara seperti matematik, geometri, malah kerohanian. Dan ia bergantung pada soalan yang menarik ini. Bagaimana jika hanya satu nombor, nombor 5, sebenarnya boleh menjadi kunci untuk membuka kunci beberapa pautan yang mendalam? Ya, jadi tumpuan kita hari ini datang dari kertas konsep ini. Ia bertajuk keunikan esoterik nombor 5. Dan ia mengemukakan idea ini bahawa nombor 5 mempunyai peranan unik ini. Apa yang disebut oleh kertas sebagai ukuran ketetapan ilahi yang kedengaran agak ketaraya berlaku. Tetapi yang penting ini bukan tentang persamaan matematik standar dan yang Anda pelajari di sekolah, tidak sama sekali. Kami sedang melihat melalui lensa yang sangat khusus di sini. Numerologi logiknya IAU dibentangkan sebagai kaidah untuk mencari pautan tersembunyi dalam struktur kron betulia mengenai mengesan corak sambungan simbolik, dan kertas itu coba menyokongnya dengan bukti daripada Anda mengetahui teks Al-Quran itu sendiri dan tafsiran berangkaian rumit ini. Jadi tugas kami sebenarnya adalah untuk memecahkan korelasi ini untuk Anda. Tepat sekali. Kami ingin menyaring apa yang dikatakan oleh kertas tentang bagaimana nombor 5 bertindak sebagai titik pusat ini, mendedahkan apa yang penulis panggil korelasi harmonik. Oke. Dan bagaimana ia sepatutnya melakukannya? Baik melalui hubungannya dengan nombor penting lain seperti 7, 15, malah 9, 9, dan ayat-ayat tertentu yang dilakukan oleh Suda dalam Al-Quran. Ia mengenai menjejaki benang, tuntutan kertas menghubungkan semua perkara ini. Faham? Jadi sebelum kita beralih ke contoh khusus, mari kita jelaskan tentang numerologi hisoblok ini. Sangat penting untuk memahami kita bercakap tafsiran, bukan? Bukan matematik konvensional. Betul-betul. Fikirkan ia kurang seperti menyelesaikan persamaan dan lebih seperti mentafsir kod atau mencari resonans simbolik. Jadi ia mencari makna dalam perkara seperti jumlah digit atau tempat perkataan muncul dalam ayat. Tepat sekali. Nilai kedudukan, pautan berangka tertentu, nombor di sini bukan hanya kuantiti. Ia dianggap sebagai simbol yang berpotensi mendedahkan lapisan yang lebih dalam teks. Itu premisnya. Oke, dengan asas itu, mari kita menyelami contoh besar pertama dari kertas itu. Ini mendakwa hubungan antara nombor 5 dan nombor 7. Nombor 7, yang sering dipanggil mathani dalam konteks Al-Quran. Betul ke? Jadi bagaimanakah kertas itu menyambung 5 dan 7? Ia mengemukakan dua jenis bukti. Pertama, terdapat pautan numerologi yang agak khusus untuk sistem ini. Oke? Ia memberi tumpuan kepada nifu 5. Itu hanya bermakna separuh daripada 5. Jadi 2.5. Betul ke? Sekarang inilah langkah tafsiran. Anda mengambil digit 2 dan 5 dan menambahnya bersama-sama. 2 plus 5 sama dengan 7. Oke. Jadi ia bukan matematik standar. Ia menggunakan operasi matematik untuk mencari pautan simbolik. Tepat sekali. Ia dibentangkan sebagai korelasi yang didedahkan melalui kaidah khusus ini yang mencadangkan sambungan asas. Menarik. Apakah bukti kedua? Yang ini lebih langsung tekstual. Ia berasal dari ayat tertentu. Surah Al-Hijr ayat 87. It's 15 mablam dudu. Oke, dalam ayat itu Anda dapati kedua-dua nombor 7 dan istilah. Ayat itu sendiri adalah, dan kepentingan di sini ialah ia adalah susunan perkataan yang bermaksud 7 adalah perkataan ketiga dalam ayat Arab itu. Tetapi matani itu perkataan kelima. Jadi 5 mata kepada Al-Thani dan 7 sabah ada di sana dalam ayat yang sama. Tepat sekali. Makalah ini berhujah. Hubungan kedudukan langsung 5 yang membawa kepada Al-Thani dengan 7. Hadir adalah pengesahan tekstual yang kukuh tentang hubungan mereka. Jadi ia mencadangkan Al-Thani ayat-ayat atau tema yang sering diulang-ulang ini terikat dengan asas nombor 5 ini melalui struktur Al-Quran. Itu tafsiran yang ditawarkan. Ya, sejenis irama ketuhanan yang tertanam dalam teks. Oke, itu pasti sesuatu yang perlu difikirkan. Sekarang, kertas itu beralih ke sambungan lain, mungkin lebih bunyi nombor 5 yang mendalam menghubungkan ke nombor 19. Ya, nomor 19 yang kadangkala ditonjolkan sebagai nombor penting atau malah suci dalam perbincangan mengenai struktur Al-Quran. Jadi bagaimana 5 menyambung kepada 19 mengikut logik ini? Sekali lagi, kertas itu menunjukkan bukti teks dan numerologi. Secara tekstual, ia menonjolkan sesuatu yang luar biasa. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Ha, frase bacalah dengan nama Tuhanmu. Betul-betul frase khusus dalam tulisan Arab asal itu terdiri daripada 19 huruf.
19. Oke, itu adalah titik teks langsung dari awal lagi. Ia dibentangkan sebagai menetapkan penanda berangka sejak dari mula. Kemudian ada sisi numerologi, yang biasanya lebih abstrak. Boleh jadi, kertas itu menunjukkan rantai khusus yang menghubungkan 5 dan 19 ditulis sebagai 91, 151, plus 4, plus 1.5. Oke, Anda perlu memandu kami melalui yang itu perlahan-lahan. Betul, ia khusus untuk sistem tafsiran ini. Idenya seolah-olah 19 adalah asas yang diwakili oleh 9 atau kaidah lain yang membawa kepada 9. Kemudian terdapat satu langkah yang melibatkan penambahan 1, 4, dan 16. Sekarang 1 plus 4 plus 15 sama dengan jadi 2. Oke, jadi 19 menyambung kepada 19. Tetapi tunggu, rantai itu berakhir dengan 5. Bagaimana kertas itu mungkin membayangkan langkah lanjut atau penggantian simbolik khusus untuk logik hisizabnya? Ia dibentangkan sebagai bukti bahwa 5 adalah sebahagian daripada struktur yang merujuk 19. Jadi ia adalah tafsiran numerologi yang mencadangkan 5 bergema dengan 19, mengukuhkan dalam pandangan kertas kebenaran Al-Quran melalui sambungan berangka tersembunyi ini. Itulah hujahnya, ya, bahwa ini bukan nombor rawa tetapi sebahagian daripada reka bentuk yang disengajakan. Baiklah. Jika Anda fikir ia memerlukan beberapa gimnastik mental, sambungan seterusnya yang dibentangkan adalah lebih berlapis. Ya, ini adalah yang paling kompleks yang akan kami bahas. Ia menghubungkan nombor 5 hingga ke surah di Talbah, surah ke-9, dan kemudian menghubungkannya dengan 99 nama-nama atau sifat-sifat Tuhan. Dan yang luar biasa, titik permulaan untuk keseluruhan sanad ini adalah kembali dalam ayat yang sama yang telah kita bincangkan, surah 19. Baiklah, jadi bersabarlah dengan kami semua. Mari kita jejak langkah demi langkah ini. Di manakah ia bermula pada 19? 87. Ia bermula dengan perkataan Isaquran dan Al-Quran. Ingat bagaimana Al-Thani adalah perkataan kelima ya? Nah, Al-Quran adalah perkataan ke-6 dalam ayat yang sama. Kedudukannya 6 adalah kunci yang membuka kunci rantai ini. Perkataan ke-6. Oke, sekarang pengiraan kanan langkah pertama, gabungkan surah nombor 15, ayat nombor 87 dan perkataan ini kedudukan 6. Letakkan mereka bersama-sama untuk membentuk nombor 0.826. 1. Oke, 0.826. Sekarang, kertas itu menunjukkan sesuatu yang khusus tentang nombor ini. 9876 adalah tepat dual 6 didarab dengan 126. Jadi, 1226 kuasa 2. 126 na 1226. Itu nampaknya khusus, bukan rawat. Itu implikasinya. Sekarang langkah tafsiran seterusnya, ambil nomor itu 1226 dan jumlahkan digitnya. 1 plus 2 plus 6 yang sama dengan 9. Tepat sekali. 9. Dan nomor 9 yang diperoleh ini kemudiannya dikaitkan secara simbolik dengan Suda Ataba. Kenapa? Kerana Ataba adalah Suda yang ke-9, dalam Al-Quran. Oke, jadi 1 hingga 8726 membawa kepada 126 yang membawa ke 9 yang menunjuk ke Suda ke-9. Tepat sekali. Dan langkah terakhir dalam Shane ini menghubungkan nombor 9 ini secara simbolik kepada 99 sebagai husna, 9 sifat ketuhanan. Jadi keseluruhan urutan kompleks bermula dari kedudukan 6 perkataan dalam Mim 7, ditafsirkan untuk menghubungkan nombor 5 menjadi kehadirannya berhampiran kata permulaan dalam Mim 11.87, mungkin sehingga ke seniman nama Tuhan. Itulah hujah yang dibentangkan dalam kertas itu. Ia dibentangkan sebagai laluan berangka yang menunjukkan tindakan yang rumit dari titik tertentu dalam teks melalui pengiraan ini kepada konsep teologi teras. Wow, itu pasti rumit. Jadi, mari kita cuba menarik semua ini bersama-sama. Apakah gambaran besar di sini? Kami telah melihat bagaimana kertas ini berpendapat bahwa nombor 5 bukan hanya 5 perkara. Keunikannya sepatutnya melangkaui matematik asas, betul tak? Ia menyelidiki perkara-perkara yang sangat kompleks. Tetapi menurut kertas itu, korelasi numerologi yang boleh dibenarkan, sambungan yang dijalin jauh ke dalam struktur Al-Quran itu sendiri. Jadi, ia bukan hanya kebetulan secara rawa, kerana kertas itu berhujah untuk kesengajaan. Tepat sekali. Dakwaannya ialah struktur Al-Quran mungkin memegang cap jari berangka yang disengajakan ini dengan melihat kedudukan perkataan tertentu, seperti Al-Thani sebagai perkataan kelima, atau Al-Quran yang ke-6, dan mengikuti rantai pengiraan simbolik ini. Nombor 5 terus muncul atau dikaitkan sebagai sejenis kunci. Konsep keharmonian tersembunyi atau keharmonian gaib ubah adalah idea teras yang dibentangkan dalam kertas konsep keunikan esoterik nombor 5. Sering dirujuk sebagai hubungan harmonik Quran.
Keharmonian ini digambarkan sebagai keindahan matematik yang tersembunyi, tertanam dalam struktur Al-Quran, mencadangkan tertib gaib dalam teks. Keharmonian tersembunyi ini didedahkan melalui pendekatan tafsiran unik yang dipanggil numerologi hisab logik. Kaedah ini tidak berdasarkan persamaan matematik konvensional, tetapi pada tafsiran yang direka untuk menemui pautan tersembunyi, korak, dan resonans simbolik dalam teks Al-Quran. Premisnya ialah hubungan berangka dan kedudukan ini tidak rawak, tetapi menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, atau irama ketuhanan yang tertanam dalam teks. Nombor 5 dibentangkan sebagai pusat untuk mendedahkan keharmonian ini, bertindak sebagai kunci untuk membuka kunci bebol sepautan yang mendalam, dan titik pusat mendedahkan korelasi harmonik. Ia dianggap sebagai tanda tangan berulang, atau cap jari berangka yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Makalah itu menggariskan beberapa hubungan simbolik yang menggambarkan keharmonian tersembunyi ini. Sambungan antara nombor 5 dan nombor 7, Al-Mathani. Sambungan ini ditunjukkan melalui kedua-dua pautan numerologi di mana jumlah digit nisfu 5 menghasilkan 7, dan pautan teks dalam surah Al-Hijr 15:7, di mana Al-Mathani ialah perkataan kelima dan Sensaban ialah perkataan ketiga, Sensaban. Hubungan kedudukan langsung ini dilihat sebagai pengesahan teks yang kuat bagi pautan mereka, mencadangkan irama ketuhanan yang tertanam dalam teks. Sambungan antara nombor 5 dan nombor 19 Iqra, Wahyu Al-Quran yang pertama, Iqra Bismi Rabbika, terdiri daripada huruf dalam skrip Arab asalnya, menetapkan penanda angka sejak awal. Rantaian numerologi khusus, sin equal 19 dan 1 plus 4 plus 5 juga dibentangkan, menunjukkan bahwa nombor 5 adalah sebahagian daripada struktur merujuk 19. Dengan itu mengukuhkan kebenaran Al-Quran melalui sambungan berangka tersembunyi ini dan membayangkan reka bentuk yang disengajakan. Sambungan antara nombor 5 dan Spismetasmain Asma'ul Husna melalui surah At-Taubah. Ini digambarkan sebagai sambungan paling kompleks dan berlapis. Ia bermula dengan perkataan Wal Quran menjadi perkataan ke-6 dalam surah 19:7. Menggabungkan nombor surah 19, nombor ayat Lal-7, dan kedudukan perkataan Nan, menghasilkan Free Limias Lap-7-6, yaitu 126 kuasa 2. Jumlah digit 126, 1 plus 2 plus 6, bersamaan dengan 9, secara simbolik menghubungkan ke surah At-Taubah, surah ke-9, yang kemudiannya menghubungkan ke 99 Asma'ul Husna, sifat ketuhanan. Urutan ini ditafsirkan sebagai laluan berangka yang menunjukkan tindakan rumit dari titik tertentu dalam teks melalui pengiraan ini kepada konsep teologi teras. Akhirnya, korelasi berangka yang rumit ini dibentangkan sebagai bukti bahwa nombor 5 berfungsi sebagai kunci kepada sistem harmonik yang menghubungkan geometri, matematik dan kerohanian. Menggalakkan refleksi tentang potensi keharmonian gaib, dan resonans berangka di dunia sekeliling kita hanya menunggu untuk dilihat. Penyelidikan masa depan dicadangkan untuk menggunakan alat visualisasi data untuk sebenarnya melihat hubungan harmoni Al-Quran ini, dan memetakan hubungan kompleks ini antara 5, 7, 19, dan rantai yang membawa pada surah ke-9 dan 9 ke-9 nama ilahi, seterusnya meneroka susunan asas ini. Keunikan nombor 5 dibincangkan secara meluas dalam kertas konsep, keunikan esoterik nombor 5, di mana ia dibentangkan bukan sahaja sebagai kuantiti matematik, tetapi sebagai ukuran ketetapan ilahi, dan titik pusat yang mendedahkan korelasi harmonik dalam struktur Al-Quran. Keunikan ini berpunca daripada hubungan yang mendalam antara matematik, geometri, dan kerohanian. Kertas itu menyatakan bahawa nombor 5 berfungsi sebagai kunci untuk membuka kunci beberapa pautan yang mendalam, bertindak sebagai tanda tangan berulang atau cap jari berangka yang disengajakan dalam teks Al-Quran. Pemahaman ini didekati melalui numerologi hisab logik, yang digambarkan sebagai kaedah untuk mencari pautan tersembunyi, torak dan hubungan simbolik dengan mentafsir nilai kedudukan perkataan, jumlah digit, dan hubungan berangka tertentu. Melihat nombor sebagai simbol yang berpotensi mendedahkan lapisan yang lebih dalam teks. Hujah utama ialah ini bukan kejadian rawak, tetapi sebahagian daripada reka bentuk yang disengajakan. Berikut ialah korelasi utama yang menggambarkan sifat unik nombor 5. Korelasi dengan nombor 7, Al-Thani. Korelasi dengan nombor 19. Korelasi dengan surah At-Taubah dan surah 9. Sifat ketuhanan Asma'ul Husna. Kesimpulannya,
Kertas itu menegaskan bahawa keunikan nombor 5 melangkaui sifat matematiknya, menjadi korelasi numerologi yang rumit dan wajar, yang dijalin ke dalam struktur Al-Quran. Ia berfungsi sebagai kunci kepada sistem harmonik yang menghubungkan geometri, matematik dan kerohanian, membayangkan tertib gaib dan keindahan matematik tersembunyi yang tertanam dalam teks suci, mendorong perenungan tentang tertib asas atau resonans berangka. Numerologi Al-Quran, seperti yang dibincangkan dalam kertas konsep keunikan esoterik nombor 5, merujuk kepada sistem tafsiran unik yang dipanggil numerologi logik hisab. Pendekatan ini menyimpang dengan ketara daripada matematik konvensional. Sebaliknya, memfokuskan untuk mendedahkan pautan tersembunyi, korak, dan hubungan simbolik dalam struktur Al-Quran. Matlamat utama numerologi ini adalah untuk menunjukkan bahawa Al-Quran mengandungi perintah gaib, atau sistem harmonik yang menghubungkan geometri, matematik, dan kerohanian. Ia berpendapat bahawa hubungan berangka ini bukanlah kebetulan rawa, tetapi bukti reka bentuk yang disengajakan, dan irama ketuhanan yang tertanam dalam teks, akhirnya mengukuhkan kebenaran Al-Quran. Metodologi dan konsep teras, tafsiran, bukan matematik konvensional. Numerologi logik hisab melibatkan mentafsir kod atau mencari resonans simbolik, daripada menyelesaikan persamaan piawai. Nombor dianggap sebagai simbol yang berpotensi mendedahkan lapisan yang lebih dalam teks. Teknik. Kaedah ini melibatkan mentafsir jumlah digit, menganalisis nilai kedudukan perkataan dalam ayat, dan mengenal pasti hubungan berangka tertentu. Nombor 5 sebagai kunci. Kertas konsep menegaskan bahawa nombor 5 memegang peranan unik dan bertindak sebagai ukuran ketetapan ilahi, berfungsi sebagai kunci untuk membuka kunci beberapa pautan yang mendalam. Ia dibentangkan sebagai titik pusat yang mendedahkan korelasi harmonik dan tanda tangan berulang atau cap jari berangka yang disengajakan dalam teks Al-Quran. Keunikannya dikaitkan dengan hubungan yang mendalam antara matematik, geometri, dan kerohanian. Korelasi utama menunjukkan numerologi Al-Quran. Makalah ini memberikan justifikasi terperinci tentang bagaimana nombor 5 berkorelasi dengan nombor penting lain dan unsur Al-Quran, menggambarkan pendekatan numerologi ini. Sambungan ke nombor 7, Al-Matani. Sambungan ke nombor 15, sambungan ke surah At-Taubah, dan 9 ke 9 Asmaul Husna. Pada dasarnya, numerologi Al-Quran, melalui lensa hisab logik, berusaha untuk mendedahkan tertib asas dan keindahan matematik yang tersembunyi dalam Al-Quran, mendorong refleksi tentang resonans berangka di dunia sekeliling kita, hanya menunggu untuk dilihat. Makalah ini mencadangkan kajian lanjut menggunakan alat seperti visualisasi data untuk memetakan pautan berangka yang kompleks ini. Dalam konteks kertas konsep keunikan esoterik nombor 5, korelasi matematik merujuk kepada hubungan numerologi yang rumit dalam Al-Quran, yang difahami melalui sistem tafsiran khusus yang dipanggil numerologi logik hisab. Ini bukan persamaan matematik konvensional, tetapi lebih kepada tafsiran, yang bertujuan untuk mendedahkan pautan tersembunyi, corak dan hubungan simbolik dalam struktur Al-Quran. Nombor, dalam sistem ini, dianggap sebagai simbol yang berpotensi mendedahkan lapisan yang lebih dalam teks. Matlamat menyeluruh untuk mempersembahkan korelasi ini adalah untuk menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, tertib gaib, atau keindahan matematik tersembunyi yang tertanam dalam teks suci, mencadangkan irama ketuhanan. Nombor 5 dibentangkan sebagai kunci untuk membuka kunci beberapa pautan yang mendalam, dan titik pusat mendedahkan korelasi harmonik dalam struktur berangka ini. Berikut ialah korelasi matematik utama yang dibincangkan. Korelasi antara nombor 5 dan nombor 7, Al-Matani. Korelasi antara nombor 5 dan nombor 19, Iqra. Korelasi antara nombor 5 dan 9 Asmaul Husna, melalui surah At-Taubah. Korelasi ini secara kolektif berpendapat bahawa keunikan nombor 5 bukan sekadar matematik, tetapi terjalin secara mendalam ke dalam struktur Al-Quran melalui korelasi numerologi yang rumit dan wajar, membayangkan perintah gaib atau resonans berangka yang menunggu untuk dilihat. Kajian lanjut dicadangkan untuk meneroka hubungan dengan konsep seperti nombor pentagon dan nisbah emas, dan menggunakan visualisasi data untuk memetakan hubungan harmonik Al-Quran yang kompleks ini. Dalam konteks numerologi Al-Quran, khususnya numerologi logik hisab, yang dibincangkan dalam kertas konsep, keunikan esoterik nombor 5,
Sambungan simbolik merujuk kepada hubungan dan pola berangka yang rumit dan bukan konvensional yang dikenal pasti dalam teks Al-Quran. Sambungan ini dibentangkan bukan sebagai persamaan matematik standar, tetapi sebagai tafsiran yang direka untuk mendedahkan pautan tersembunyi, corak, dan resonans simbolik. Premis yang mendasarinya ialah hubungan berangka ini tidak rawa, tetapi menunjukkan perintah gaib, reka bentuk yang disengajakan, atau irama ketuhanan yang tertanam dalam teks, yang akhirnya berfungsi untuk mengukuhkan kebenaran Al-Quran. Nombor 5 dianggap sebagai elemen dalam utama mendedanan sambungan simbolik ini, digambarkan sebagai kunci untuk membuka kunci beberapa pautan yang mendalam, dan titik pusat mendedahkan korelasi harmonik. Ia dibentangkan sebagai tanda tangan berulang atau cap jari berangka yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Metodologi untuk mengenal pasti hubungan simbolik ini melibatkan mentafsir kod atau mencari resonans simbolik, menganalisis jumlah digit, mentafsir nilai kedudukan perkataan dalam ayat, mengenal pasti hubungan berangka tertentu. Berikut ialah sambungan simbolik utama yang diperincikan dalam sumber. Sambungan antara nombor 5 dan nombor 7. Sambungan antara nombor 5 dan nombor 19. Sambungan antara nombor 5 dan Snina Tsmi'usnan Asma'ul Husna melalui surah At-Taubah. Hubungan simbolik ini, seperti yang dinyatakan dalam sumber, mencadangkan keharmonian gaib dan keindahan matematik yang tersembunyi dalam struktur Al-Quran. Menggalakkan refleksi tentang resonans berangka di dunia sekeliling kita, hanya menunggu untuk dilihat. Berdasarkan kertas konsep, keunikan esoterik nombor 5, penyelidikan masa depan dicadangkan untuk meneroka dan memvisualisasikan sambungan berangka dan simbolik yang rumit dalam Al-Quran. Cadangan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang tertib gaib atau keindahan matematik tersembunyi yang dikaitkan dengan teks suci. Bidang utama untuk penyelidikan masa depan termasuk meneroka perhubungan berangka dan geometri yang lebih dalam, visualisasi data dan pemetaan hubungan harmonik Al-Quran. Jalan penyelidikan yang dicadangkan ini bertujuan untuk membina premis kertas konsep bahawa nombor 5 berfungsi sebagai kunci kepada sistem harmonik yang menghubungkan geometri, matematik dan kerohanian, yang menunjukkan tertib gaib dalam teks. Matlamat keseluruhan adalah untuk terus meneroka sama ada terdapat perintah asas, resonans berangka di dunia di sekeliling kita hanya menunggu untuk dilihat. Konsep ketetapan ilahi ialah tema utama dalam kertas konsep keunikan esoterik nombor 5, kepentingan yang mendalam kepada peranan unik yang dikaitkan dengan nombor 5. Makalah itu memperkenalkan idea bahawa nombor 5 mempunyai fungsi yang berbeza, merujuknya sebagai ukuran ketetapan ilahi. Konsep ini dihuraikan dengan lebih lanjut dengan menyatakan bahawa angka 5 bertindak sebagai titik pertemuan yang sempurna, titik temu yang sempurna, menggambarkan ukuran kadar ketentuan, ukuran ketetapan ilahi dalam alam semesta itu sendiri. Dalam konteks numerologi logik hisab yang dibincangkan, pengenal pastian hubungan berangka yang rumit dan pola simbolik dalam Al-Quran dibentangkan sebagai bukti ketetapan ilahi ini. Premis asas ialah perhubungan berangka ini tidak rawa, tetapi menunjukkan tertib gaib, reka bentuk yang disengajakan, atau irama ketuhanan yang tertanam dalam teks. Idea ketetapan ilahi menyokong hujah bahawa corak ini mendedahkan keharmonian yang tidak kelihatan atau keindahan matematik yang tersembunyi, menunjukkan cap jari berangka yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Oleh itu, perbincangan tentang ketetapan ilahi berfungsi untuk meningkatkan korelasi berangka yang dicadangkan melebihi pemerhatian matematik semata-mata, mencadangkan ia adalah sebahagian daripada rancangan ilahi yang disengajakan dan menyeluruh yang tertanam dalam teks suci. Konsep keharmonian tersembunyi atau keharmonian gaib adalah idea teras yang dibentangkan dalam kertas konsep keunikan esoterik nombor 5, sering dirujuk sebagai hubungan harmonik Quran. Keharmonian ini digambarkan sebagai keindahan matematik yang tersembunyi, tertanam dalam struktur Al-Quran, mencadangkan tertib gaib dalam teks. Keharmonian tersembunyi ini didedahkan melalui pendekatan tafsiran unik yang dipanggil numerologi hisab logik. Kaedah ini tidak berdasarkan persamaan matematik konvensional, tetapi pada tafsiran yang direka untuk menemui pautan tersembunyi, corak, dan resonans simbolik dalam teks Al-Quran. Premisnya ialah hubungan berangka dan kedudukan ini tidak rawa, tetapi menunjukkan reka bentuk yang disengajakan atau irama ketuhanan yang tertanam dalam teks.
Nombor 5 dibentangkan sebagai pusat untuk mendedahkan keharmonian ini, bertindak sebagai kunci untuk membuka kunci beberapa pautan yang mendalam dan titik pusat mendedahkan korelasi harmonik. Ia dianggap sebagai tanda tangan berulang atau cap jari berangka yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Makalah itu menggariskan beberapa hubungan simbolik yang menggambarkan keharmonian tersembunyi ini. Sambungan antara nombor 5 dan nombor 7, Al-Mathani. Sambungan ini ditunjukkan melalui kedua-dua pautan numerologi, di mana jumlah digit nisfulim, 25 menghasilkan 7, dan pautan teks dalam surah Al-Hijr 19:87, di mana Al-Mathani ialah perkataan kelima, dan 7 Saban ialah perkataan ketiga, 7 Saban. Hubungan kedudukan langsung, ini dilihat sebagai pengesahan teks yang kuat bagi pautan mereka, mencadangkan irama ketuhanan yang tertanam dalam teks. Sambungan antara nombor 5 dan nombor 19 Iqra. Wahyu Al-Quran yang pertama. Iqra Bismi Rabbika, terdiri daripada tepat 19 huruf dalam skrip Arab asalnya, menetapkan penanda angka sejak awal. Rantaian numerologi khusus, 9+1+9+5, juga dibentangkan, menunjukkan bahawa nombor 5 adalah sebahagian daripada struktur merujuk 19. Dengan itu mengukuhkan kebenaran Al-Quran melalui sambungan berangka tersembunyi ini, dan membayangkan reka bentuk yang disengajakan. Sambungan antara nombor 5 dan 99 Asmaul Husna melalui surah At-Taubah. Ini digambarkan sebagai sambungan paling kompleks dan berlapis. Ia bermula dengan perkataan Wal Quran menjadi perkataan ke-6 dalam surah 19 surah 87. Menggabungkan nombor surah, nombor ayat, 87, dan kedudukan perkataan nan, namsli, menghasilkan 1986, yaitu 126 kuasa 2. Jumlah digit 126, 126, bersamaan dengan Zninan, secara simbolik menghubungkan ke surah At-Taubah, surah ke-9, yang kemudiannya menghubungkan ke Asmaul Husna, sifat ketuhanan. Urutan ini ditafsirkan sebagai laluan berangka yang menunjukkan tindakan rumit dari titik tertentu dalam teks melalui pengiraan ini kepada konsep teologi teras. Akhirnya, korelasi berangka yang rumit ini dibentangkan sebagai bukti bahawa nombor 5 berfungsi sebagai kunci kepada sistem harmonik yang menghubungkan geometri, matematik dan kerohanian. Menggalakkan refleksi tentang potensi keharmonian gaib dan resonans berangka di dunia sekeliling kita hanya menunggu untuk dilihat. Penyelidikan masa depan dicadangkan untuk menggunakan alat visualisasi data untuk sebenarnya melihat hubungan harmoni Al-Quran ini, dan memetakan hubungan kompleks ini antara 5, 7, 19 dan rantai yang membawa kepada surah ke-9 dan 99 nama ilahi, seterusnya meneroka susunan asas ini. Assalamualaikum semua, semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan penuh semangat hari ini. Hari ini saya nak ajak Anda jadi penyelam, bukan di laut biru yang luas, tapi di lautan hikmah dan rahsia yang terkandung dalam Al-Quran, kitab suci yang menjadi panduan hidup kita. Kita akan menyelam bersama-sama untuk mencari sesuatu yang sangat unik dan istimewa, yaitu nombor-nombor yang tersembunyi di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Tapi kita bukan nak bincang tentang semua nombor. Hari ini kita akan fokus pada satu nombor yang sangat istimewa, nombor 5. Kenapa 5? Kerana nombor 5 ini ibarat kunci yang membuka pintu kepada rahsia harmoni dan keseimbangan dalam Al-Quran. Ia membawa makna yang sangat mendalam. Pernahkah kita terfikir, setiap ciptaan Allah di alam ini ada sistem, aturan dan keharmoniannya yang tersendiri. Begitu juga dengan Al-Quran, yang penuh dengan susunan yang sangat teratur. Di sebalik ayat-ayat indahnya, terdapat susunan, corak dan pola yang menakjubkan, dan kadang-kadang, nombor menjadi petunjuk kepada rahsia ini. Bayangkan pengembaraan kita ini seperti mencari harta karun yang tersembunyi, di mana Al-Quran menjadi peta utama, dan nombor-nombor menjadi petunjuk yang membawa kita ke destinasi hikmah. Jangan risau, kita takkan guna matematik yang rumit atau formula yang susah. Sebaliknya, kita akan gunakan satu kaedah yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu hisab logik, logik yang mudah dipahami. Insya Allah, di akhir perjalanan ini, Anda akan dapat melihat bagaimana nombor 5 menjadi bukti keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam mencipta segala sesuatu. Jadi, sediakan niat yang baik, buka hati dan minda, dan mari kita mulakan pengembaraan ini dengan lafaz Bismillah, memohon keberkatan dari Allah. Sepanjang video ini, kita akan faham bagaimana angka 5 dari rukun Islam, solat 5 waktu, dan pelbagai aspek lain
sebenarnya memainkan peranan besar dalam struktur dan keindahan Al-Quran. Jom kita mulakan. Sebelum kita menyelam lebih jauh dalam topik yang menarik ini, mari kita kenali terlebih dahulu alat utama kita, hisab logik. Satu pendekatan yang unik dalam memahami Al-Quran. Hisab logik bukan sekadar matematik sekolah yang kita pelajari dahulu. Ia bukan hanya tentang mengira atau menghafal formula, tetapi lebih kepada meneliti makna, corak, dan rahsia yang tersembunyi di sebalik angka-angka yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hisab logik, setiap nombor dilihat sebagai simbol dan tanda yang membawa maksud tertentu, bukan sekadar nilai matematik semata-mata. Contohnya, nombor 19, gabungan 1 dan 9. Jika dicampur, 1 tambah 9 menjadi 10, dan 1 tambah 0 pula menjadi 1. Proses ini seolah-olah mendedahkan DNA atau identiti unik setiap nombor, yang membawa makna tersendiri dalam konteks Al-Quran. Kaedah ini membantu kita mencari dan memahami hubungan tersembunyi antara konsep-konsep penting dalam Al-Quran, serta menghubungkan ayat-ayat dan surah-surah melalui angka. Para ilmuwan Islam terdahulu sering berusaha mencari hikmah dan makna di sebalik setiap ciptaan Allah, termasuklah dalam susunan dan penggunaan nombor dalam wahyunya. Nombor dalam Al-Quran, seperti bilangan ayat, surah, dan huruf, semuanya mempunyai makna yang mendalam dan tidak diletakkan secara rawa. Hisab logik mengajak kita untuk bertadabur secara kreatif, merenung dan bertanya, mengapa nombor ini dipilih, dan mengapa ia berada di tempat tertentu dalam Al-Quran. Namun, penting untuk diingat, hisab logik bukan bertujuan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, kerana Al-Quran itu sendiri sudah terbukti benar dan sempurna. Hisab logik hanyalah satu alat untuk membantu kita mengagumi keindahan dan seni bina ilahi yang terkandung dalam wahyunya. Seperti seorang pengkaji seni yang semakin memahami lukisan, semakin kita mendalami hisab logik, semakin dalam penghargaan dan kekaguman kita terhadap Al-Quran. Inilah cara hisab logik memperkaya penghayatan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama. Sekarang, mari fokus pada hero kita, nombor 5. 5 rukun Islam, solat 5 waktu, 5 jari, semua ini asas kehidupan Muslim. Nombor 5 melambangkan asas, keseimbangan, dan perbuatan. Dalam Al-Quran, 5 bertindak sebagai kunci induk yang menghubungkan nombor penting lain seperti 7, 19, dan 99. Ia seperti titik pusat dalam jaringan, mewujudkan keharmonian numerologi. 5 juga berkait rapat dengan fitrah manusia. 5 deria, 5 jari, tubuh membentuk bintang 5 bucu. Bila 5 jadi kunci dalam Al-Quran, ia isyarat bahwa Al-Quran selari dengan fitrah manusia. 5 menjadi jambatan yang menghubungkan semua konsep ini dalam satu sistem harmoni. Mari kita selami bersama satu rahsia menarik yang tersembunyi dalam surah Al-Hijr, surah ke-11 dalam Al-Quran. Surah ini bukan sekadar surah biasa, tetapi mengandungi hubungan istimewa antara nombor 5 dan 7 yang sangat unik dan penuh makna. Dalam ayat ke-87, Allah menyebut tentang 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka yang dibaca dalam setiap rakaat solat, menandakan betapa pentingnya angka 7 dalam kehidupan seharian umat Islam. Jika kita gunakan pendekatan hisab dan logik, kita dapati surah Al-Hijr adalah surah ke-15, dan ayat yang dimaksudkan ialah ayat ke-87. Apabila kita campurkan digit ayat tersebut, 8 tambah 7, hasilnya ialah 15, sama dengan nombor surah itu sendiri. Ini adalah satu kebetulan yang sangat menarik dan menimbulkan persoalan tentang keunikan susunan Al-Quran. Hubungan ini menunjukkan adanya konsistensi dan keteraturan antara nombor surah dan nombor ayat, seolah-olah ada satu sistem matematik tersembunyi yang mengatur struktur Al-Quran. Dalam ayat ini juga, Allah menekankan tentang 7 ayat. Angka 7 sangat jelas dan berulang dalam teks, menandakan kesempurnaan dan pengulangan yang signifikan. Jika kita susun digit surah 1 dan 5, serta ayat 8 dan 7, kita akan dapat 2 nombor baru, yaitu 18 dan 57, yang juga membawa makna tersendiri. Nombor 57 terdiri daripada 5 dan 7, seolah-olah Allah menyembunyikan satu kod rahsia yang menghubungkan asas 5 dan kesempurnaan 7 dalam struktur Al-Quran. Semua ini bukanlah satu kebetulan semata-mata, tetapi satu corak harmoni dan keseimbangan yang sangat indah dalam Al-Quran, memperlihatkan keagungan ciptaan Allah.
Nombor 5 dan 7 saling melengkapi, membentuk satu struktur yang kukuh dan indah, seolah-olah menjadi asas kepada rahsia besar dalam kitab suci ini. Subhanallah, inilah keajaiban numerologi Al-Quran yang mengajak kita berfikir dan merenung lebih dalam tentang kebesaran Allah dan keunikan wahyunya. Mari kita teruskan menyelam lebih dalam ke lautan ilmu Al-Quran. Banyak lagi rahsia dan keindahan yang menanti untuk kita terokai bersama. Setiap nombor, setiap ayat, semuanya membawa makna yang luar biasa. Sekarang kita lihat hubungan nombor 5 dengan 19, nombor misteri dalam Al-Quran. 19 disebut dalam surah Al-Muddathir sebagai bilangan malaikat penjaga neraka. Wahyu pertama 5 ayat awal surah Al-Alaq, jumlah hurufnya 26, gandaan 19. Surah Al-Alaq, surah ke-6, dari belakangnya surah ke-19, sekali lagi, 5 dan 19 bertemu. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, dibaca sebelum Al-Fatihah dalam solat 5 waktu. Setiap hari, 5 waktu solat kita ulang kalimat 15 huruf ini. Hubungan 5 dan 19 bukan sekadar teori, tapi hidup dalam amalan harian. Ini bukti struktur ilahi dalam ibadah kita. Nombor 5 dan 19 saling menguatkan makna. Subhanallah, betapa indahnya susunan ini. Kita telah lihat 5 dengan 7 dan 19, kini mari ke 9 dan 99, Asmaul Husna. 9, digit tertinggi, lambang pencapaian. Kembali ke surah Al-Hijr, surah 19 ayat 87. Campur semua digit 1 plus 9 plus 7, 21, 2 plus 1 wa 3. Campur 2 kali 19, surah dan hasil digit ayat, 19 plus 19 wa 30, sama dengan bilangan juzuk Al-Quran. Darab surah 19 dengan jumlah digitnya 1 plus 5, 6, 19 pa 6 plus 90, hampir dengan 99. Surah At-Taubah, surah ke-9, satu-satunya tanpa bismillah, sering dikaitkan dengan sifat Allah yang tegas dan pengampun. 9 jadi pintu kepada perbincangan sifat-sifat Allah. Asmaul Husna, 99 nama Allah, adalah puncak pengenalan sifat Tuhan. Nombor 5 membawa kita ke 9, dan akhirnya ke 99. Setiap nombor saling berkait membentuk jaringan makna. Inilah keindahan numerologi Al-Quran. Perjalanan kita hampir ke kemuncak. Bermula dengan 5, membuka pintu 7, 19 dan 9. Semua ini membawa ke destinasi 99 nama Allah Asmaul Husna. Surah ke-9 Taubah, ada 129 ayat. 1 plus 2 plus 9 wa 12, 1 plus 2 3. Dua nama terakhir Asmaul Husna disebut di hujung surah At-Taubah. 5. Asas ibadah. 7. Kesempurnaan. 19 meterai. 9 pintu sifat Allah. 99 destinasi makrifat. Setiap aspek agama saling berkait membentuk sistem agung. Dari solat 5 waktu, kita dibawa mengenal sifat Tuhan. Nombor 5 jadi permulaan. 99 jadi puncak makrifat. Inilah keharmonian yang Allah ciptakan untuk membimbing kita. Selepas menyelam, apa yang kita rasa? Kagum, mungkin juga teruja. Tujuan utama, buka pintu baru dalam menghayati Al-Quran dan ciptaan Allah. Nombor bukan sekadar alat kiraan, tapi tanda-tanda kebesarannya. Allah berfirman, pada penciptaan langit dan bumi, ada tanda-tanda bagi orang berakal. Melihat nombor 5, 7, 19, semua jadi zikir senyap peringatan halus. Islam galakkan kita berfikir dan merenung. Kajian seperti ini, selagi tidak khurafat, adalah ibadah fikiran. Semakin dikaji, semakin terasa luasnya ilmu Allah, dan lahir rasa takwa. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung pengembaraan rahsia nombor 5. Kita lihat 5 sebagai kunci, membuka pintu 7, 19, dan akhirnya 99. Ini bukan ajakan taksub nombor, tapi memperkaya penghayatan Al-Quran. Seperti lagu, faham lirik dan teori musik, kenikmatan bertambah. Selepas ini, lihat nombor 5 sebagai simbol asas agama dan kunci harmoni. Pandang nombor di sekeliling dengan mata hati, bahasa alam dari Allah. Teruslah menyelam di lautan hikmah Al-Quran. Jangan berhenti belajar dan merenung. Semoga Allah buka hati kita untuk menerima cahaya petunjuknya. Wallahualam.